Money, action. Malam pesta muda-mudi bertamasya dan menari sukaria dalam hati. Sungguh ramai malam pesta muda-mudi bergembira, hilang rasa duka. Gitar berbunyi sungguh merdu menghibur hatiku. Marilah kawan-kawanku, jangan malu. Malam pesta muda-mudi, banyak kisah yang terjadi, cinta mesra hampa. Malam pesta muda-mudi bertamasya dan menari sukaria dalam hati. Sungguh ramai malam pesta muda-mudi bergembira, hilang rasa duka. Gitar berbunyi sungguh merdu menghibur hatiku. Marilah kawan-kawanku, jangan malu. Malam pesta muda-mudi, banyak kisah yang terjadi, cinta mesra hampa. Jangan betulkan kaca TV anda, tuan-tuan dan puan-puan, kerana sememangnya hari ini kita akan bersiaran di dalam warna hitam putih. Okey, macam mana movement? Ya, hari ini 2 hari bulan Julai 1962. Kita mengimbau kembali ya. So 62 ya. Tak, 2022, tapi itulah topik kita pada hari ini. Ya. Kami nak bawakan anda bersama kami untuk mengimbau kembali kenangan tahun 60-an. Pastinya antara anda yang tengah menonton sekarang ni dah buat flashback dah. Oh, masa tahun ni aku buat ni, aku pakai macam ni. Betul. Dan hari ni saya sebenarnya nak minta jambul tinggi ni tapi rambut saya pendek kan, tak dapat nak buat. Tapi saya cukup rasa bangga dapat orang kata beraksi untuk topik kita pada hari ini, dan saya pasti seandainya ada mak ayah kita ajak mereka menonton Wanita Hari Ini di hujung minggu ini, kerana pasti ini juga akan mengimbau kenangan mereka. Dan pastinya kita juga harus berterima kasih kepada Wandi Arts Performance untuk pembukaan yang cukup rancak tadi. Nanti saya nak belajar beberapa moves daripada mereka, sebab yang saya tahu macam ni je ataupun macam ni. Hari ini persembahan kami cukup ceria, cukup bertenaga. Kita juga akan ada legenda-legenda bersama dengan kita. Tapi sebelum kita meneruskan lagi kenangan 60-an kita, apa kata kita saksikan perkongsian TikTok menarik ini. Kita saksikan.
Pelbagai fashion tahun 60-an yang juga menjadi kegilaan. Bukan sahaja pada masa itu, tapi sekarang dia macam satu kitaran tau Farid. Betul. Kalau dulu memang fashion 60-an, orang suka pakai baju yang loose sikit. Macam hari ni tengok, saya punya orang kata ini sebenarnya Sugi saya rambut, patutnya minta rambut macam sarang tebuan tu. Kan? Okey. Tapi kita kembali bersara, jangan risau. Kita kembali bersara dalam keadaan TV anda berwarna. Okey. Tadi kita dah berbicara mengenai fashion dan sebagainya, seperti mana fashion yang saya pakai juga pada hari ini, seperti money yang dipersembahkan oleh mereka pada awal tadi. Tetapi kali ini kita akan terus menyimbau kenangan fashion 60-an. Pasti anda juga, mak ayah atau pak cik, mak cik, tuan-tuan dan puan-puan ada mungkin kenangan. Kongsikan bersama kami di Facebook dan juga Instagram kami. Betul. Kalau aunty atau uncle yang sedang menonton sekarang ni ada gambar mereka sewaktu tahun 60-an, tolong upload dan tag kami, boleh share di ruangan komen Facebook. Baik, kita bersama dengan seorang yang juga seorang pereka fashion stylist lah. Tapi yang ini saya nak kasih peluang saya kenalkan dia. Okey, baik, silakan. Oh Fatimah, gadis ayu, sungguh indah parasmu, Tim Fatimah. Ya, kita bersama dengan Tim Fatimah yang telah pun bersedia dalam talian. Apa khabar, Tim? Sihat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita panggil Tim ya, boleh ya? Tak nampak lah. Ya ke? Tapi tak apa, suara kami dapat didengari. Teruskan saja, dan penonton-penonton wanita hari ini juga dapat menyaksikan kita, Tim. Okey, saya ingat Tim pakai baju tema 60-an kat rumah tu. Alah, sebab saya tengah bekerja. Okey, tak apa. Baik. Tapi Tim, kita nak tahulah, Tim seorang stylist yang juga kini seorang pereka fashion jugalah kan, baju sendiri. Tapi nak tahu mana Tim dapat kegilaan untuk meminati fashion tahun 60-an ni? Sebab kita tahu styling Tim ni dia berbeza sedikit. Betul. Okey, mungkin saya rasa sebab saya ni dilahirkan dalam family yang dominan dia perempuan tau. Saya banyak kakak-kakak. So abang seorang je. So saya ada 3 orang kakak dan jarak umur kita orang sangat jauh. So masa kecil-kecil tu dah tengok dia orang dah berfashion, dah pakai itu ini. So masa zaman tu saya dah tengok dah kakak saya dah mula pakai oversize shirt, oversize blouse. So saya jadi macam cantiknya. Dia dah pakai aviator, Ray-Ban semua tu. So even my mum pun masa tu dah memang my mum suka sangat pakai kebaya. So dari situ saya minat. Okey, tapi Tim kan berbicara mengenai 60-an, kadang-kadang kita melalui era zaman perubahan dari segi styling yang berbeza, 70-an, 80-an. Okey, kalau signifikannya 60-an ini apa, Tim? Okey, kalau kita tengok daripada fashion 60-an, kalau Hollywood macam apa yang tengah Abang Farin dengan Sangeeta pakai sekarang lah, itu yang Hollywood punya. Yes, dia macam very hippies, very pop tapi kalau pada macam kita punya Melayu klasik, dia masih more macam kebaya ketat. Kalau kita nak tengok idola kita 60-an is Datin Sri Saloma lah, Puan Sri Saloma. Itu 60-an punya fashion, dia berkebaya ketat, kebaya lace dan potongan ikut badan. Itu kalau yang Melayu klasik. Kalau yang macam Hollywood sikit, macam mana Sangeeta dengan Abang Farin tengah gayakan sekarang. Okey, betul kan Tim, yang apa tu kalau macam kita lihat almarhumah Puan Sri Saloma kalau buat persembahan tu, maknanya tangan dia yang ada orang kata ada flash-flash, labuh-labuh tu. Okey. Corak-corak polka dot, stripe, semua tu 60-an. Tapi kan Tim, macam tadi saya memberitahu Fahrin dan juga penonton kan, dia macam satu kitaran walaupun fashion tahun 60-an sehingga hari ini dia ramai juga yang pakai. Kalau polka dot ni kita boleh pakai sentiasa, tak kira lah 2022 ke dalam 10 tahun 20 tahun akan datang, mungkin orang akan masih pakai kan. Jadi pada pandangan Tim, bila bercakap mengenai fashion 60-an ni, Tim rasa betapa kuat pengaruhnya pada hari ini? Sebenarnya fashion ni dia memang dia recycle je, dia pusing balik, dia macam roda tadi pusing dia balik zaman tu. Cuma zaman ke zaman tu ada penambahbaikan, kita ikut zaman tu, and then teknologi pun dah berbeza, so dia akan ada penambahbaikan, ada penambah
sikitlah dalam kita punya styling. So dia sama je, fashion tu akan berubah, akan berputar balik. Even kalau kita tengok benda-benda dulu orang pakai oversize shirt, zaman dulu dah pakai dah. Even zaman Elvis pun Elvis dah pakai dah. Tapi sekarang orang pakai balik, cuma kita mungkin ubah sedikit, nak orang kata nak seiring dengan zaman kita lah, macam tu. Sebab kita ikut teknologi kita lah. Baik. Ini Elvis versi WHI ni. Ini patut pakai jambul tinggi ni. Okey. Abang patut buat rambut tadi, rambut yang kan. Tak cukup panjang tim. Okey, sekali lagi kita nak cakap terima kasih kepada tim Fatimah, kata mengucapkan terus maju jaya, terus berkarya dengan fashion anda. Dan untuk ini tim bersama dengan kami WHI mempersembahkan khas persembahan ini untuk anda. Terima kasih tim Fatimah. Silakan Sazlan Dancer. Oh Fatimah. Satu malam indah, malam pasaria, aku bertemu si dia. Senyumnya yang manis menggoda di jiwa, aku terpesona. Tapi aku malu nak tanya namanya, sebab belum kenal dengannya. Hanya aku saja yang memendam rasa pada segala jelita. Wahai Dara Ayu, dengarlah kataku, janganlah kau malu. Marilah kemari berkenalan denganku. Di mana ku bertemu, memikat kata berpadu, berjanji akan setia selalu bersama, mengecap asmara. Masa pun telah tiba, asmara merayu bernada, ingin hatiku bersama mesra di antara aku dan dia. Tapi hati aku bersedih, gelisah tiada terpari. Teringat peristiwa lalu, masaku bercumbu merayu. Harus bibirnya menikam kalbu, gadis manja jadi pujaanku. Tapi hati aku bersedih, gelisah tiada terperi. Teringat peristiwa lalu, masaku bercumbu merayu. Halus bibirnya menikam kalbu, gadis manja jadi pujaanku.
dia persembahan daripada Datuk Jeffrey Din, seorang legenda yang juga bersama dengan kita hari ini akan meneruskan perkongsian mengenai kenangan 60-an. Tetapi beliau tidak kesorangan. Betul tu Farid. Kita juga bersama dengan Puan S. Mariam dan juga Chef Zainal. Terima kasih kesemuanya bersama dengan kita hari ini. Pastinya banyak yang akan mereka kongsikan bersama dengan kita semua berkaitan dengan kenangan tahun 60-an mereka. Awak ada kenangan tahun 60-an belum saya lahir? Tak ada, saya belum lahir. Mak ayah saya ada. Okey, kita akan terus berceloteh panjang bersama dengan tetamu-tetamu kita. Apa kata kita dengarkan terlebih dahulu kenangan 60-an daripada penonton-penonton WHI. Kita dengarkan. Silakan. Oh ye lah, famous kan. SG Bank, betul. Aziz, M. Osman, M. Sharif. Sarit dulu kira kita Pok Yaya Sarit dulu. Pakai Bellwater punya seluar kan. Lepas tu ada spek tu kena ada lah. Spek tu yang penting kan. Lepas tu rambut kena ada sikat tepi sikit kan. Sideburn. Penyanyi kalau zaman 60-an ialah Jeffrey Din lah. Dia sangat klasik dan harmoni lah lagu tu. Saya suka lagu lama daripada lagu sekarang lah. Ada lagu yang abang ingat tak? Zaman tu. Lagu ni. Semenjak kita berpanjangan. Itu je. Seluar bokat besar, rambut sideburn besar macam Elvis. Alangkah sedihnya hatiku. Betul? Betul. Suka meliputi kalbuku param-param. Wow, okey Farid, itu antara perkongsian mereka dan saya tadi bertanya awak ada apa berkenaan, pastinya awak belum lahir. Tak ada. Mak awak tahu, ayah awak pastinya ada lah kan. Tapi yang pasti mak ayah saya kenal tetamu-tetamu kita pada sangat-sangat kenal. Okey baik, kita nak mulakan dahulu dengan Datuk Jeff. Datuk Jeff, semua orang tahu betapa popularnya Datuk Jeff dan lagu Datuk Jeff yang menjadi kegilaan ramai pada waktu itu dan sehingga hari ini. Betul. Kalau tadi Datuk Jeff nyanyi, saya pun yang muda turut menari bersama. Dia macam tu, tahun 60-an memberikan kita satu beat yang pop sebegitu kan. Jadi kita mulakan dengan Datuk Jeff berkongsi sedikit kenangan tahun 60-an Datuk lah secara amnya. Pada tahun 60-an, tahun saya rasa 63, 64, 65, 66. Waktu tu saya masih sekolah lagi. Umur saya 16 tahun. Di situlah letaknya saya bercita-cita menjadi seorang penyanyi daripada sekolah sampailah umur sekian. Jadi dengan kuasa Tuhan dikabulkan saya menjadi seorang penyanyi. Memang di zaman itu memang terbaiklah kata orang tu kan. Daripada kecil sampai daripada yang muda sampai kecil sampai yang besar sampai yang tua semua minat. Dan lagu tu unik didengarnya. Muzik dia kalau kita susah hati pun kita akan senang hati bila mendengarnya. Kalau yang sakit tu boleh jadi baik. Wow. Ya, kalau kita dengar persembahan tadi pun kita jadi tak sihat pun boleh bergoyang juga tu. Dia automatik badan kita nak bergerak. Ya, dalam penyanyi 60-an saya rasa saya seorang yang menari dulu. Kalau tak percaya tanyalah ni Puan Mariam ni kan. Saya bergerak dulu. Ya. Saya seorang menari. Pasal apa? Dulu saya memang pemalu, penjagaan. Jadi apa yang saya nak buat? Aku ni malu nak naik pentas ni. Apa aku nak? Oh baik, aku menari. Jadi bila aku menari, aku tak rasa malu dan segan. Jadi saya tak peduli siapa kat depan pun saya buat lah. Macam tapi menari, tapi sampai menjadi ikutan pula. Ya, betul. Saya pasti zaman tu kalau ada persembahan pentas cukup ceria kan, cukup meriah sebenarnya. Okey, kita nak tanya pula pada Chef Zainal. Chef Zainal, kenangan 60-an, kabarnya memang banyak buatkan baju styling kan untuk selebriti dan juga orang ramai sebenarnya. Okey, mula-mula saya mendapat ilham ni kan daripada mak saya. Okey, kerana mak saya semua suka berfashion. Dari fashion rambut 3 tingkat lah. Dulu cuba fikirkan set rambut je 50 sen. Nak set rambut macam 60-an tu. 50 sen saja mula-mula. Okey. Bila saya tengok fashion dia dengan rebin sana rebin sini, saya pun rasa macam teruja lah. Mereka fashion 60-an kembali. Dan di antara teater-teater yang saya pernah buat baju-baju tu, busana tu, termasuklah Piramli Musical,
Pertama, kedua, Putih Gunung Ledang, ada sedikit juga Seri Mersing dan lain-lain. Dan kebanyakannya kawan-kawan saya yang daripada 60-an adalah saya buat baju untuk S. Mariam. Dan adalah a few yang lain-lain. Okey. Baik. Memandangkan chef dah berkongsi momen itu, mungkin Puan Mariam boleh kongsikan berkaitan dengan fashion pada ketika itu. Nak buat baju, macam mana prosesnya? Kami nak tahu, membawa kita ke tahun 60-an. Pada tahun 60-an tu fashion tu simple je. Kita orang dulu kalau menyanyi tu cuma pakai skirt, banyak skirt. Tak ada banyak long dress lah. So simple. Tailor buat pun senang, pakai buat skirt, blouse ataupun straight begitu. Itu je. Tak macam tapi saya tengokkan dulu S. Mariam adalah dia boleh kira ikon juga tahu. 60-an dengan tie besarnya, skirt macam-macam lah. Macam-macam fashion dia betul. Look yang cukup ikonik. Unik. Ya. Saya tengok kalau kita tengok poster-poster lah, bolehlah tengok poster-poster lama X Mariam, bukan main lagi. Itu zaman remaja dulu kan. Senang. Dan bercakap mengenai tahun 60-an, persembahan, kami nak tahu juga sebab tadi saya sempat berborak sedikit dengan Puan Mariam kan. Puan boleh kongsikan waktu itu apabila anda pergi untuk membuat persembahan, bagaimana situasinya? Adakah katanya dibuat banyak persembahan di panggung? Di panggung dia. Dulu funfair lah. Funfair, bukan macam sekarang show konsert kan. We call it funfair lah. Pergi kampung-kampung, ada pacat, ada apa semua. Tapi happening lah. Tapi kita fanatik. Peminat fanatik memang. Mana kita pergi memang ada peminat di kampung-kampung. Okey, mungkin kita nak juga tanya juga pengalaman juga kenangan Datuk Jeff sendiri lah tentang macam mana sambutan orang terhadap industri hiburan, nyanyian, pop yeyeh pada 60-an tu. Boleh gambarkan tak kepada generasi baru macam mana hebatnya waktu tu? Saya menjejaki pertama kali di Stadium Negara. Konsert pop yeye besar-besaran di Stadium Negara. Sekurang-kurangnya ada 5 grup band yang turun, 5 ke 6 grup band yang turun di Stadium Negara tu. Saya rasa macam nak meletup. Macam nak meletup tempat tu because kita tak pernah datang. Diorang hanya tengok kita di TV dan dengar di radio aja dalam penyanyi pujaan. Lagu penyanyi pujaan tu diorang minati di satu semenanjung Malaysia ni lah, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, termasuk Kepulauan Indonesia. Jadi bila sampai saja di tempat itu, saya bilang, ini orang dah berapa puluh orang, berapa ribu orang dekat sini. Saya bilang, penuh kan? 40,000 orang di Stadium Negara. Pada masa itu 40,000 orang. Wow. Memang menggoncangkan. Saya nak turun dekat tangga daripada atas tu sampai ke bawah tu, yang mencapai kaki lah, mempegang gini lah, pegang baju lah, pegang rambut lah, semua dia pegang. Dan Datuk Jeff, saya terbaca yang pada waktu tu kegilaan sebegitu banyak yang ramai. Memang. Sehingga baju Datuk koyak, ya? Yes, butang baju itu tercabut, putus. Diorang geram tak dapat pegang, dia nak pegang. Ada FRU kan, ada FRU. Jadi diorang turunkan Federal Reserve Unit tu, saya rasa 5-6 lori lah dah turun. Diorang round dekat pentas tu. Pasal diorang nak naik pentas. Kata orang tu zaman itu memang kegilaan lagu-lagu pop yeye tu diminati oleh para remaja zaman itu. Jadi kalau konsert tu Datuk Jeff, maknanya mereka bernyanyi bersama, menari bersama. Dia menari dekat bawah tu. Sampai sesak-sesak. Yang bagusnya bila dia salam tu, saya ingat apa ni? Rupanya dia orang salam kasih duit. Alamak. Dia salam kasih kenangan duit. Kenangan manis. RM10 lah, RM20 dia, yang ada RM50 dia. Besar kan. Dia punya minat. And then dia kasih kita hadiah baju lah, dia kasih hadiah cincin lah, dia kasih rantai emas lah yang saya dapat lah. Yang setahu saya lah yang saya dapat. Ini satu perkongsian yang cukup menarik, eksklusif ni bersama kita. Ya, Chef. Tahu kan apa, Kathy Dean juga dapat julukan Beatles Malaysia. Oleh kerana dia terlalu popular waktu tu, semua orang nak kejar kat dia kan. Ya, betul. Itulah dia. Okey, baik. Dan mungkin Chef Zainal, kita ada model di hadapan tu. Mungkin Chef boleh kongsikan. Itu antara fashion ketika tahun 60-an. Boleh Chef kongsikan apa orang kata elemen pada baju itu, cutting bajunya? Baju tu, cutting tu adalah cutting yang pernah dipakai oleh Saloma pada waktu tu. Dengan tangan yang ada peplum, dengan ropol-ropol di bahagian kainnya.
Saya mengambil contoh ni daripada baju Saloma lah. Waktu dia buat dia buat pertunjukan pentas. Baik, boleh pinjam Chef? Nanti saya nak pakai untuk hari Jumaat, siaran Jumaat. Tak, untuk ni nanti saya boleh buatkan. Okey. Tapi kan Chef, selain daripada ciri-ciri 60-an tu macam peplum dan sebagainya, awal tadi Tim Fatimah pun dah kongsikan tentang kalau klasik Melayu 60-an pula, apa dia fashionnya 60-an? 60-an. Okey. Kalau daripada kebaya tu, dia punya kain tu kain wiron. Okey. Kain batik lepas wiron adalah macam kain kipas. Okey. Itu sinonim dengan 60-an lah. Kemudian peralihan zaman pada waktu tu dimodernkan sedikit. Dia bentuk kebaya moden yang banyak pattern-pattern, fashion. Dan kalau saya lihat dari sini, baju pada mannequin tu macam ada kain renda digunakan. Adakah pada tahun 60-an tu lace digunakan banyak? Ya. Lace yang digunakan waktu tu adalah jarang-jarang dia orang pakai korset je. Jadi boleh nampak korset tu. Tapi sekarang tak boleh lah kan. Okey, baik. Dan Puan Mariam bercakap mengenai kerjaya Puan sendiri pada tahun itu. Tadi Puan berkata aktif menyanyi sejak 64, sorry. 64. Jadi kami nak tahu apabila semua penyanyi berjumpa satu sama lain, mungkin bukan seperti hari inilah selalu boleh jumpa kan? Jarang jumpa. Jadi bila ada gathering tu semua bersama, macam mana situasinya? Semua dan mungkin boleh menamakan rakan-rakan seangkatan pada masa saya seangkatan sama dengan Pirosna, Fatimah Mamin semualah. Sampai tu mula-mula saya daripada jadi dancer rhythm voice. Tiap-tiap giliran tu ada dancer. Rhythm voice. So daripada dancer diorang tak ada penyanyi perempuan, so ambil saya jadi perempuan. Yang pertama saya buat persembahan di Stadium Negara Singapura. Okey. Dan rakan-rakan industri yang mungkin boleh dinamakan? Saya macam Halim, macam Datuk Jafridin, Iramli. Macam tu. Lagi siapa tu? Irman On. Kami jarang jumpa. Kalau time show je berjumpa. Susah nak jumpa walaupun sama-sama. Baik. Okey, kalau kita tengok rhythm dan pengaruh bukan saya nak kata pengaruh luar yang kuat. Kabarnya ada waktu tu The Beatles kan? Ya, Beatles. Zaman The Beatles Band Bottom. Nama masa tu The Beatles. Okey. Mungkin kita boleh tanya soalan yang sama pada Datuk Jeff. Betapa kuatnya pengaruh Beatles pada tahun tu, sebab dia orang macam membawakan evolusi culture pop kan? Mungkin Datuk boleh kongsikan kalau lagu-lagu Datuk. Dan macam mana dia dijadikan orang kata untuk tempatan untuk Melayu. Saya mula-mula selepas Allahyarham P. Ramlee, saya bilang macam mana aku nak mempermodernkan lagu Melayu, saya bilang. Selepas P. Ramlee kan. Jadi saya mencuba modernkan lagu-lagu Melayu dipermodernkan jadi pop. Di situlah maka saya cipta lagu dan saya buat lagu dengan saya punya grup band ni. Semua budak sekolah semua tu. Sekolah balik sekolah, balik besok praktis sini apa semua. Pukul sekian praktis okey. Kau jangan lambat. Kau lambat aku potong gaji. Potong RM2, RM1 potong. Kau lambat jaga. Besar tu masa tu. Begitu mesra kemesraan. Dia tahulah dia saya dulu mula saya. Punctual. Mula saya show ke atau praktis punctual. Dulu pun dapat RM10 pun alhamdulillah besar tu. Because dulu saya dengan Rhythm Boys waktu tu Yam lagi kira-kira muda lagi lah pada saya kan. Jadi bila nak pergi show tu, beli orang kahwin tu semua kan. Memang kalau satu hari Minggu tu kalau ada daerah tu ada 10 band keluar memang orang kahwin. Punya meriahnya lah dulu. Dulu kita dah macam adik-beradik, kau kat mana? Aku dekat sini lah tu ni. Kita punya meriah. Jadi bila orang tengok orang, kau tengok dia orang punya cara. Jadi kita menawan semua manusia mendengar kita punya cara, muzik kita, gerak kiri kita, pakaian kita. Saya dulu pakaian saya ubah suai sendiri. Kalau Datuk sendiri fashionnya macam mana? Saya buat sendiri. Semua saya punya pakaian saya anu sendiri. Okey. Saya punya kawan baik saya Arwah Eddie Ahmad dengan Emosman. Jadi yang saya paling kuat dengan Arwah Eddie Ahmad. Kau punya buat fashion macam mana, Jeff? Aku nak buat sini 3 button, tak nampak sini. Lepas tu saya buat selang gitu, habis ada button sini pun saya buat. Sekali saya tengok dekat, aku dah buat, aku nampak kat Amerika buat pula saya bilang kan. Dah jadi ikutan. Jadi saya punya peminat, saya rasa dekat luar negara pun ramailah. Ada dekat London, ada kawan saya dia bawa saya punya gambar semua kan, dia anukan.
Saya punya lagu semua dipermainkan di Amerika, di Mississippi. Pernah dia datang sini orang putih tu. Pasti itu kenangan yang sangat tak boleh dilupakan. Dan kalau boleh saya tanya, tahun 60-an masa tahun anda berdua menyanyi dan juga chef mungkin jadi kegilaan mendengar lagu kan, guna piring hitam ke dah kaset dah ada? EP. Dia EP dia 4 lagu. Tapi 4 lagu tu dia boleh tendang sampai ke atas. Saya punya jualan 150,000. Dia tendang macam dan bila saya tengok sekarang macam Korea punya pakaian. Aku punya pakaian macam ni lah. Dulu saya bilang saya punya kot dulu singkat. Seluar ketat semua tu tak pakai tali pinggang besar. Kita orang dah bawa dulu dah. Bila Korea datang, Korea korang silap saya bilang. Aku dah bawa dulu daripada diorang. Terbaik Datuk. Okey, untuk chef sebentar lagi kita akan bersama dengan beliau sekali lagi dan untuk sebagai penutup untuk celoteh kita ini mungkin serangkap lagu dia masih ramai yang merindui. Boleh. Okey. Silakan. Lagu Silakan. Duduk je Ya, boleh. Okey, lagu saya rakaman pada tahun 65 dengan Rhythm Boys. Rinduku padamu tak seorang pun tahu, hasrat hatiku itu ingin bertemu padamu. Sampai hati kau pergi, tinggalkan ku di sini, hanya seorang diri, tiada berteman lagi. Ya Allah, meremang saya ni. Suaranya masih sedap, cukup merdu. Dan saya body language tapi bila Puan Mariam buat sebegini. Tu belum diri lagi tu. Jadi kita terima kasih kepada Datuk Jaifuddin dan juga Puan Mariam dan chef sebentar lagi akan bersama kami lagi. Dan apa kata sebelum kita berehat ni, kita saksikan sekali lagi daripada Sazlan Dancers dengan lagunya Suzana. Kembali bersama kami, masih lagi dengan berkongsi bersama dengan anda berkaitan dengan kenangan tahun 60-an. Chef, tadi tak sempat menari lah. Chef, ada apa-apa move nak tunjuk saya tak? Okey, menari saya tak... Menari saya masak lah, Chef. Masak ya? Masak sambil menari. Okey, baik. Chef, ini resepi katanya ada signifikasinya pada tahun 60-an ketika itulah. 60-an Okey, resepi yang kita nak tunjukkan hari ini adalah gado-gado. Gado-gado. Makanan 60-an sebenarnya dia banyak Dia ada gado-gado, dia ada nasi ambang, ayam golek, macam-macam Oh, yang tu semua. Yalah, sekarang ni macam antara makanan yang korang kata viral juga, tapi sebenarnya bermulanya daripada dulu ya. Okey, baik chef, terus kongsikan chef apa yang akan ditunjukkan hari ini. Untuk gado-gado ni kita perlukan cili bawh. Cili bawh ni lada kering yang kita dah sarukkan dengan sedikit bawang putih. Kita blend. Kemudian kita ada air asam jawa. Kemudian kita gunakan gula merah ataupun gula Melaka. Kalau nak sedap, gula Melaka. Kacang, garam. Yang ni kita ada kencur ataupun cekur. Ini untuk bahan sos dia. Baik. Kemudian untuk bahan salad dia pula, kita gunakan nasi impit, tauge. Kalau elok lagi nak real original, kita gunakan cambah, toge yang baru nak tumbuh-tumbuh tu. Nak panggil dia apa? Cambah. Kemudian kita ada kacang panjang,
tempe, tahu ni digoreng lah kan. Timun, kita ada pucuk ubi. Ubi kita rebus. Baik. Ini chef nak tunjukkan macam nak masak sosnya kan? Nak masak sos dia, okey. Dia masak sos dia, kita dah panaskan air dengan Baik, sambil-sambil tu chef, kami nak tahu jugalah. Chef banyak bergiat dalam bidang masakan juga kan. Selain daripada tadi chef kata jadi stylist pada tahun 60-an kan. Jadi bagi chef sendiri kenangan pada tahun 60-an, mungkin masa tu chef ada sesuatu yang berkaitan dengan masakan lah yang chef boleh kongsikan bersama kita. Pada masa itu juga mungkin chef dah mula minat bidang masakan ni. Ya. Seperti yang mana saya cakap tadi kan. Saya membesar di zaman 60-an. Kemudian tengok mak saya masak, saya tengok, saya pun masa berminat, saya masak juga. Sambil-sambil masak tu, saya timbul minat lah. So, tengok apa yang mak buat tu, kita pun buat kan. Jadi pula kan. Kalau dulu-dulu kan chef, macam mana kalau antara jiran, macam mana bila ada kenduri lah, situasi masa ada kenduri tu tahun 60-an tu? Dulu kenduri kan, kenduri 60-an tu gotong royong. Okey. Nanti jiran ni dia bermufakat lah. Orang ni buat ni, macam orang ni buat acar, potong sambal goreng, dia potong ini, bawang-bawang semua. Kalau nak kenduri tu, dalam 1 minggu tu, dah pilih beras dulu. 1 minggu awal. 1 minggu. Dah pilih beras, dah taruh kat tepi kan. Okey. Ni kita dah campur semua. Kita kena tunggu dia mendidih sikit dan bolehlah kita masukkan ke dalam dia makan dia macam kuah sate ke chef? Ya, dia macam kuah sate. Okey. Baik. Sambil dia mendidih, kita nak tunjukkan macam mana nak siapkan ni ya. Kita masukkan sedikit nasi impit, tempe. Dan saya juga kan chef, mak saya selalu kata dulu kalau macam ada kenduri ke apa kan, selain daripada makanan yang menjadi fokusnya, situasi di situ dia letak macam projektor, semua orang tengok macam dia tengok wayang lah situasi kalau ada majlis besaran ya. Itu macam wayang pacak. Mungkin saya boleh kongsi, chef ada kenangan menontonnya. Wayang pacak tu mula-mula diperkenalkan oleh Jabatan Penerangan. Okey, bila ada satu-satu kampung yang ada satu-satu majlis yang besar-besar, van penerangan yang akan datang bawa skrin, dia pancarkan wayang tu, jadi ramailah semua boleh tengoklah, ramai. Sambil-sambil tu orang kampung ni memasaklah kan. Jadi memang cukup meriah, kemesraan tu ada lah kan. Macam tadi sewaktu Datuk dan juga Puan Mariam dan chef kongsikan, kami dah boleh bayangkan sebab selalu sangat dengar dan mungkin dalam filem yang lama-lama bolehlah tengok sedikit kan situasi sebegitu. Tapi sekarang ni dah cukup berbeza dan sangat nostalgic sebenarnya. Adakah chef sendiri merindui situasi sebegitu? Ya, kalau saya boleh kembali ke zaman 60-an, itulah zaman yang saya cita-citakan. Baik, dan dah siap pun gado-gadonya chef ya. Ini yang kita dah siap. Jadi makannya kita mukan, kita tuang sos dia, kita makan. Saya nak cuba chef, tapi sambil saya cuba ni, apa kata kita tonton satu bingkisan berkaitan dengan sekumpulan ni chef yang suka berpakaian tahun 60-an, fashion 60-an. Jom kita saksikan. Seiring peredaran masa, aliran fashion dunia mengalami evolusi yang cukup besar. Fashion retro yang telah bermula sejak era 40-an hingga 70-an merupakan fashion yang cukup bergaya dan menarik. Oleh itu, tidak hairanlah jika gaya fashion sebegini tetap mempunyai peminatnya yang tersendiri. Muhammad Fazli Muhammad Zulfadil, 29 tahun dan rakan-rakannya kini tampil untuk membuktikan bahawa fashion era retro ini tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Kalau tengok fashion yang kita pakai ni 70s kan. So kalau kita sebut era pasal 70s, one of the thing is mesti peace, happy, benda macam tu kan. Kita orang start to feel go deep lah dengan apa yang kita rasa kan. Dan kita pun suka untuk hadirkan hubungan yang baik lah kan sesama kita kan.
So kita rasa dengan this attire is like a message lah untuk kita mendekati juga kawan-kawan dan masyarakat sekeliling lah. Mereka mengakui bahawa tidak susah untuk mendapatkan pakaian dan aksesori era 60-an dan 70-an ini, tetapi yang paling sukar adalah untuk tetap menjaga perincian agar tidak salah dalam menggayakannya. Banyak tempat sebenarnya kita biasanya daripada bandel, lepas tu kita dapat sendiri daripada atuk-atuk dulu daripada keluarga sendiri lah, yang mana tersimpan tu yang sekarang mungkin tak dihargai. Benda-benda macam tu mungkin ada masih tertinggal dekat kampung kan, cuma orang tak pandang benda tu. So benda tu yang membuatkan kita orang cari balik benda tu. Ada setengah agak barang daripada kolektor lah, dia orang memang mostly dalam 40 ke 50 umur dia orang, memang dia hidup zaman tu. So dia masih ada simpan-simpan benda tu yang bila dia tengok kita orang macam ni, dia berminat untuk lepaskan barang tu kat kita orang. Tampil berani menggayakan fashion era 60-an dan 70-an ini, mereka tidak sesekali berasa janggal dengan gaya fashion sebegini. Malah bangga kerana dapat menjadi pusat perhatian orang ramai. Bagi saya, bila berpakaian macam ni adalah satu macam bagi satu kekuatan lah untuk diri saya. Kerana benda tu dia akan menaikkan sendiri kita punya motivation diri. Kita rasa lebih berani untuk menggayakan fashion macam ni dekat jalan apa semua. So macam mungkin benda ni kurang nampak, sebab tu orang akan tertarik dengan kami. So macam benda ni sebenarnya dari jiwa lah. Kalau untuk saja cuba benda tu untuk saja nak tiru kan, saya rasa tak semua orang akan boleh berani untuk macam ni lah. Diharapkan dengan adanya anak muda yang gemarkan gaya retro ini dapat mengangkat kembali fashion era 60-an sekaligus mengembalikan nostalgia zaman dahulu. Ya, tahniah anak muda kerana meneruskan nostalgia 60-an. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terus kembali bersama dengan anda. Dan kali ini saya bersama dengan Izwan dan juga Zahadi dengan kugiran mereka, Wandi Art Performance. Okey, baik. Terima kasih kerana memberiakan wanita hari ini pada hujung minggu ini. Okey, baik Izwan dan juga Zahadi. Itu jadi Wandi. Betul. Kalau kita tengok seperti anak muda yang kita tunjukkan tadi tu kan, orang kata tak ramai anak muda sekarang yang minat 60-an. Tapi kenapa anda terus untuk orang kata menyemarakkan nostalgia 60-an ni? Okey, personally macam saya lah kan. Saya ni memang minat irama 60-an ni daripada kecil lagi. Puan sebab apa bang? Sebab daripada kecil tu arwah mak saya kan, arwah mak bapak saya, pak cik dan mak cik saya memang suka dengan irama 60-an tu. So bila kita gathering buat family day, sesi karaoke tu memang wajib lagu 60-an. Oh, itu sampai awak pun terikut dan betul. Minat. Kadang-kadang tu nak pergi sekolah pun masuk je dalam kereta, ayah dah buka dah lagu 60-an ni. So pergi dan balik dengan lagu 60-an. So jadi sebati dengan diri saya lah. Bukan setakat itu saja, mereka punya kasut ni semua pun punyalah kilat ni. Memang kasut jenis yang kilat ni. Tema 60-an. Tema 60-an. Okey. Baik, kita nak tanya pada Zadi sendirilah. Kalau selalunya apabila membuat persembahan, pakaian dan sebagainya, di mana mendapatkan rujukan dan juga inspirasi ni? Okey, biasanya kalau kami buat koreografi ataupun persembahan semua, ada juga tengok YouTube, Google, tengok pattern baju, desain baju apa semua. Jadi sumber rujukan kami banyak dekat YouTube. Ada juga tanya orang lama yang lebih pengalaman kan. Okey, dan selalunya lah kalau katalah untuk persembahan dan sebagainya, berapa lama perlu buat persiapan? Sebagai contoh kalau hari ini ni, lama ke nak buat persiapan ni? Kita tanya koreografer kita. Saya as a koreografer lah. Okey, bagi saya tak lama sangat lah. Paling-paling lama pun seminggu. Sebab penari saya yang hebat ni, semuanya memang ada talent sendiri. Lepas tu bagi je dia dapat. So tak susah lah macam nak buat koreografi. Okey, Mas, selain daripada kebaya yang mereka pakaikan ni, kalau tak silap saya, betulkah saya kalau saya salah, sebenarnya antara gaya pada waktu trend adalah pakai sarung tangan seperti mereka lah sebenarnya. Selalu di kabret-kabret. Okey, baik. Dan kalau kita tengoklah sebenarnya bagi anda sendiri sebenarnya, kalau Wandi Art Performance ni berdasarkan permintaan, tapi ini antara genre yang boleh anda bawakan kepada sebarang permintaan. Betul. Dan okey, sejauh mana dan anda akan terus bertahan dengan genre seperti ini? InsyaAllah sebenarnya kami ni
betul kata abang tadi, kita bergantung pada permintaan. Tapi sebenarnya genre ni memang kita kena kekalkan. Sebab saya rasa genre ni macam mana kita dia kalau boleh jangan hilang. Sebab ini kita punya kita punya heritage apa semua kan, 60-an kan. So kalau boleh kita kekalkanlah. Jadi saya rasa ini semua pihak kena ambil tanggungjawab untuk kekalkan benda ni. Terutama pada influencer ataupun pada Insta famous. Mungkin content creator boleh buat konten-konten yang berkaitan dengan lagu 60-an ni lebih banyak. So kita boleh tarik minat orang muda untuk meminati lagu 60-an. Okey, orang muda meminati tema ini dan sebagainya, tetapi juga untuk mereka yang generasi lama ni mungkin dah boleh berjinak-jinak dengan media sosial, nak imbau kembali kenangan tu. Okey, saya nak berkongsikan satu fakta menarik juga. Persediaan kumpulan ini, One Day Art Performance pada hari ini juga, kabarnya persediaannya, tata riasnya oleh Zadi sendiri. Mungkin ceritakan sikit satu persatu gaya mereka ni. Rambut ni paling penting. Tiga-tiga ni rambut ni memang dia yang buat. Dia memang pakar. Kalau untuk baju ni semua memang Izwan yang design lah. Izwan ni, kalau untuk tata rias rambut semua ni memang saya yang buat sendirilah. Itu pun memang kita rujuk daripada Google gambar-gambar lama-lama kan. Kita tengok balik video Salon Mahmud style apa semua. Rambut Salang Tebuan ada kan. Salon macam dua pun ada. Semua ada. Jabul tinggi dan sebagainya. Semua ada. Saya pasti persembahan anda pada hari ini, pada awal tadi, dan juga persembahan yang sebentar lagi kita akan persembahkan ini akan menarik perhatian ramai penonton. Dan katalah mereka nak panggil anda buat persembahan dan sebagainya, bagaimana mereka boleh menghubungi? Okey, bolehlah melayari IG kami lah, One Day Art Performance dekat situ pun ada macam-macam lah, ada package yang kami letak kat situ. Lepas tu ada nombor telefon pun ada sekali lah. Boleh je. Kita orang base permintaan lah, apa-apa saja pun kita boleh perform. Okey, baik. Kita teruskan dengan persembahan One Day Art Performance. Jangan menjeling. Silakan. Jangan menjeling, hatiku runtuh, manis jelingannya tambah mesra. Jangan sayang, janganlah marah, murang saja, tidak berguna, nanti kecewa. Kalau kau pergi, hatiku sunyi. Sehari sekali meranalah diri. Jangan malam, darah derita, ku rasa tergoda tiap masa. Mari dek hujan hatiku ini. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada penonton-penonton yang terus bersama dengan kita. Terima kasih juga kepada semua tetamu-tetamu kita yang bersama pada hari ini. Kenangan 60-an. Ya, kenangan 60-an, spek awak daripada tahun 60-an ke? Ini maknanya 60-an kan? Okey. Okey, baik, dan WH akan kembali hari Isnin dengan topik yang cukup serius yang perlu diberi perhatian sekarang ini, iaitu influenza. Jadi sama-sama kita kupas topik itu pada hari Isnin, dan buat masa sekarang kami nak masih lagi dalam mood kenangan 60-an. Fahrin, ada apa-apa nak dinyanyikan untuk penonton? Saya tak ada apa nak nyanyikan, tapi kita ada persembahan penutup yang kita akan bersama sekali. Tapi kita harapkan kenangan pada hari ini seperti mana kata tetamu-tetamu kita, suatu orang kata harus yang kita kenang, satu memori yang kita akan terus bawakan, di mana anak-anak muda terus bawa, terus ceriakan, terus orang kata modernkan, tapi ianya tetap kekal sebagai kenangan. Saya cukup terhibur dan gembira hari ini apabila mendengar cerita-cerita dan kisah-kisah daripada tetamu kita, sangat-sangat best sebenarnya. Konsert, bagaimana pakaian, inovasi yang diikuti dan menjadi tiruan dan sebagainya. Baik, kita tutup siaran kita pada hari ini dengan persembahan yang terus ceria dan meriah. Ini adalah Sazan Dancer dengan Mas Mona. Kita jumpa Isnin nanti. Assalamualaikum. Selamat berjumpa. Mencari tak ku temui, puasku bertanya tiada berjumpa. Di manakah dia, gadis yang jelita, ingin ku bertemu biarpun tak lama. Oh Mas Mona, engkau jelita,
rasa perasaan ini, atau mungkinkah ku ditemani mimpi? Sekiranya hati tak pernah terisi, izinkanlah aku menjadi temanmu. Namamu disebut oleh teman-teman, mereka pun ada menyimpan perasaan. Oh Mas Mona,